Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Anda sedang menonton Agenda Awani. Agenda Awani bercerita mengenai pengampunan diraja. Ini bertitik tolak daripada kenyataan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO baru-baru ini yang memohon ihsan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mempertimbangkan pengampunan penuh kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, di mana MKT pada ketika itu dalam kenyataannya sebelah suara memohon atau sebelah suara bersetuju untuk memohon menghadap bagi mempersembahkan warkah rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong bersama dengan memerana menandatangani seluruh kepimpinan UMNO. Itu cerita UMNO. Di luar UMNO ada banyak diskusi dan juga perbincangan dilakukan dan juga kenyataan yang dikeluarkan baik di peringkat tertinggi Perdana Menteri sehinggalah kepada pimpinan-pimpinan parti-parti yang lain, dan juga daripada perspektif undang-undang juga dibincangkan dengan secara meluas sepanjang hujung minggu lalu. Dalam agenda awal ini pada malam ini, kita ingin memahami betul-betul peranan pengampunan diraja ini, lembaga pengampunan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Saya ingin bersama dengan Datuk Seri Dr. Jaharuddin Muhammad Yunus, pengasas Gerakan Rapera dan juga pengamal undang-undang. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini. Pertama sekali, saya bukan peguam, Datuk Seri adalah pengamal undang-undang lebih arif mengenai perkara ini. Justru soalan saya yang pertama ialah, mari kita fahami proses pengampunan diraja ini dan juga bagaimana kita melihat dalam konteks undang-undang berbanding dengan polemik yang datang daripada sudut politik yang berlaku sehari dua ini, Datuk Seri. Salam Saudara Zul, terima kasih. Yang pertama sekali ya Saudara Zul, saya kena bagi tahu satu supaya rakyat faham. Lembaga pengampunan tu sudah pun wujud. Itu satu. Yang keduanya ialah yang penting ialah di dalam sistem keadilan jenayah, proses pengampunan adalah satu proses yang sangat biasa. Maknanya tiap-tiap tahun boleh dikatakan kalau ada wujudnya keperluan untuk pengampunan ataupun 2 tahun sekali dan sebagainya, ada beberapa pendengaran pengampunan yang dilakukan oleh lembaga pengarah. Ini adalah kerana lembaga pengarah sudah pun wujud di bawah perlembagaan. Ia diperuntukkan di bawah artikel 42, perkara 42, di mana anggota lembaga pengarah itu adalah selama 3 tahun. Dan terdiri dalam anggota lembaga pengarah itu adalah pegawai negara itu semestinya ada seorang ketua menteri ataupun menteri wilayah persekutuan ataupun raja-raja dan juga tidak lebih daripada 3 ahli yang dilantik. Dan 3 ahli yang dilantik itu tidak boleh menjadi wakil-wakil rakyat. Jadi apa yang saya cuba sampaikan di sini ialah lembaga pengampunan sentiasa wujud dan berfungsi selama 3 tahun sebelum keanggotaannya ditukar. Dan tujuan diadakan lembaga pengampunan ialah kita lihat pada sistem keadilan jenayah. Sistem keadilan jenayah dia bermula di mahkamah. Selepas habis mahkamah yang terakhir sekali dan banduan itu telah dikenakan hukuman dan sebagainya. Dan selepas mungkin dia kena hukuman gantung sebagai contoh ya. Dan kalau dia sendiri banduan itu sendiri dia boleh mengemukakan rayuan. Kalau dia nak rayuan pengampunan kepada lembaga pengampunan. Tetapi kalau dia tidak mengemukakan rayuan kepada lembaga pengampunan, menjadi tanggungjawab penjara itu sendiri, pengarah penjara itu sendiri untuk mengemukakan rayuan bagi pihak banduan. Jadi dia di situ dia ada tempoh-tempoh masa dia bagi mereka yang berada di dalam penjara. Sebagai contoh, kalau di dalam penjara dia selepas sesuatu menjalani 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun dan 16 tahun. Tetapi dalam kes yang ada setengah-setengah kes di mana selepas katalah saya dikenakan hukuman sabitan penjara, saya boleh terus selepas sabitan saja saya boleh terus mengemukakan rayuan kepada lembaga pengampunan. Ya. Dan bila kita bincang tentang lembaga pengampunan, dia ada lembaga pengampunan di setiap negeri-negeri dan juga wilayah. Jadi kalau kita sebut wilayah, kita maksudkan 3 wilayah lah, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Dan ketiga-tiga wilayah ini, lembaga pengampunan itu akan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi di negeri-negeri yang lain, yang ada Raja dan Sultan akan dipengerusikan oleh Raja dan Sultan, dan negeri Melaka dan Pulau Pinang oleh Yang di-Pertua Negeri. Jadi kita dapati bahawa setiap negeri sebenarnya dah ada pun lembaga pengampunan. Dia bukan sesuatu seperti mana yang difikir, yang disalah fikir oleh orang. Dibuat semula tu baru nak ditubuhkan, tidak. Jadi ini adalah perkara yang sangat lazim. Dan mungkin rakyat tanya kenapa dia adakan lembaga pengampunan.
Okey, tujuan dengan lembaga pengampunan ialah ia menjadi sebahagian daripada sistem keadilan jenayah. Ya betul, kita nak hukum seseorang itu berdasarkan undang-undang. Tapi ada perkara-perkara yang yang jangkaui perkiraan undang-undang. Bila kita sebut undang-undang, Saudara Zul, ya, seorang hakim itu dia terikat dengan undang-undang. Dia tidak boleh gunakan belas kasihan dia. Dia tidak boleh mengambil perkara-perkara yang di luar daripada apa yang dibenarkan oleh undang-undang. Tetapi lembaga pengampunan itu lain. Sebagai contoh, dia mungkin lihat kalau dalam kes-kes yang biasa, ya, dia dah 4 tahun. Dan mungkin juga pihak penjara mengatakan dalam 4 tahun itu orang yang banduan itu telah banyak berubah perangai. Dia menjadi orang yang sudah taubat sebagai contoh. Jadi perkara-perkara ini boleh diambil kira. Mungkin juga di luar anak dia dah umur 3 tahun dan macam-macam perkara, ya. Mak dia dan sebagainya. Jadi faktor-faktor yang boleh diambil kira oleh lembaga pengarah adalah faktor-faktor yang selain daripada apa yang diambil kira oleh mahkamah. Datuk Seri, mungkin kita dapat fahami kerana bagi rakyat biasa, berapa lamakah tempoh seseorang yang telah dijatuhkan hukuman menjadi banduan boleh memohon untuk lembaga pengampunan? Datuk Seri katakan tadi boleh sahaja selepas dijatuhkan hukum terus menerus. Akan tetapi praktis yang sering dilakukan di Malaysia bagaimana? Kebanyakannya kalau dilihat kepada presiden kes, adakah seseorang banduan itu menjalani hukuman beberapa tahun baharu proses pengampunan itu akan berlangsung dan juga diberikan pengampunan? Kerana ada tak pengecualian kepada individu-individu tertentu ataupun ada special case? Kerana itu yang menjadi permainan di fikiran rakyat pada ketika ini. Adakah kerana orang itu bergelar, dia perlu diberikan green lane ataupun green pass untuk diberikan pengampunan? Bagaimana sebenarnya, Datuk Seri, kalau kita dapat fahami prosesnya itu? Okey, daripada pengalaman saya sendiri, Saudara Zul, sebab saya pernah terlibat dalam 2 kes dalam saya punya praktis. Biasanya apa yang kita akan buat dalam kes-kes gantung sebagai contoh, kita akan terus-menerus hantar pengampunan. Dan kita tahu kita tak akan dapat sebab dia perlu menjalani hukuman dan sebagainya. Tetapi dari segi undang-undang kita boleh hantar terus. Sama ada diterima atau tidak, itu soalan yang kedua. Itu terpulang kepada lembaga pengampunan. Tapi selepas kita hantar, kita nak tunggu 4 tahun. Kalau penjara yang buat, dia akan tunggu 4 tahun baru dia hantar satu pengampunan. Jadi dari segi itu tidak ada, saya lihat tidak ada satu kes di mana orang itu VVIP maka itu menjadi faktor. Tidak. Diutamakan terlebih dahulu. Tidak. Tetapi pada masa yang sama juga dia akan lihat pada faktor-faktor lain, sebagai contoh keadaan perkara kesalahan itu berlaku mungkin. Dan apakah kepentingan awam sebagai contoh. Apakah dengan tidak mengampuni orang itu, adakah dia akan menimbulkan satu masalah kepada negara. Ini perkara-perkara yang saya sebut, sebab semua ni tidak ada dalam undang-undang. Semua ada perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan dan diambil kira oleh lembaga pengampunan dan juga oleh orang yang mempengerusikan lembaga pengampunan ini. Dan pada masa yang sama, Saudara Zul, kita kena faham bahawa peguam negara yang menjadi salah seorang anggota dalam lembaga pengampunan ini, dia akan memberi laporan juga kepada lembaga pengampunan. Jadi kemungkinan besar laporan yang diberikan oleh peguam negara, saya boleh agaklah dia lebih teknikal, dia lebih undang-undang. Dan pada masa yang sama juga ada laporan yang akan diberikan oleh penjara. Dan saya boleh agak juga penjara akan berikan laporan yang lebih berihsan mungkin dari segi sikap, perangai dan sebagainya. Dan ada pihak-pihak anggota-anggota lain dalam lembaga pengampunan itu mungkin akan menimbulkan faktor-faktor yang lain. Sebagai contoh, mungkin sumbangan sesuatu kepada negara. Mungkin sumbangan kepada negara itu sangat tinggi berbanding dengan kesalahan yang dibuat dan sebagainya. Jadi pendek kata, Saudara Zul, nak bincang tentang kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengampuni itu susah. Sebab dia tak ada set kriteria. Dia memang tertakluk kepada budi bicara lembaga pengampunan yang wajib menasihati agung ataupun sultan ataupun yang di-Pertuan Negeri, tetapi akhirnya ia menjadi wewenang ataupun budi bicara agung itu sendiri, pengurusi lembaga pengampunan itu sendiri. Dan perkara ini, Saudara Zul, pernah masuk court juga, pernah dicabar. Dan mahkamah tertinggi, Supreme Court ketika itu dan juga Federal Court kemudiannya, telah membuat keputusan bahawa akhirnya keputusan yang dibuat adalah keputusan yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan ataupun yang di-Pertuan Negeri. Dan itu satu keputusan eksekutif yang tidak boleh cabar pun di mahkamah. Ya.
Jadi mungkin timbul persoalan Saudara Zul. Ada juga mungkin ada beberapa peguam-peguam yang tanyakan, memandangkan kalau saya mengatakan bahawa Agong yang menjalankan fungsinya sebagai eksekutif di bawah perlembagaan, adakah dia tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri? Jawapan saya di sini dalam kes ini tidak. Walaupun belum diuji dalam mahkamah, tapi pandangan saya lah ini merupakan wewenang dan discretion, total discretion yang disimpan oleh Agong. Datuk Seri, ini menarik kalau saya bincangkan dan juga tanyakan soalan kerana Datuk Seri mengatakan tadi bahawa ahli lembaga pengampunan ini terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong kalau kes-kes yang berkaitan di wilayah persekutuan, yang di-Pertuan Negeri di negeri-negeri seperti Melaka, Sabah, Sarawak dan juga di Pulau Pinang dan sultan-sultan di 9 negeri yang lain dan turut akan dianggotai oleh Perdana Menteri, Peguam Negara, Perdana Menteri, Ketua Menteri ataupun Menteri Besar di negeri-negeri. Tidak Perdana Menteri. Tidak Perdana Menteri. Tidak Perdana Menteri. Itu satu lagi faktor yang... Tapi apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Sabtu lepas mengatakan bahawa beliau menganggotai bahkan menganggotai lembaga pengampunan itu, mungkin kita dapat fahami implikasi ataupun kita fahami fungsi dan juga maksudnya apa. Ini merupakan keadaan yang paling unik di Malaysia kali ini. Setiap kali kita ada seorang menteri wilayah. Jadi menteri wilayah lah yang akan jadi anggota di dalam lembaga pengampunan. Tapi ketika ini Perdana Menteri Kementerian Wilayah itu telah dijadikan satu jabatan di bawah Kementerian Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri. Jadi oleh demikian saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan duduk di situ bukan sebagai Perdana Menteri, tapi sebagai topi yang dipakai untuk wilayah. Kalau tidak ada satu kekosongan di situ. Kewajarannya begitu dan juga bagaimana itu kita boleh justifikasikan bahawa tidak ada campur tangan eksekutif dan sebagainya dalam lembaga pengampunan. Bagaimana Datuk Seri? Kalau orang yang tak faham undang-undang mungkin kata, macam mana orang politik dan juga seorang yang bergelar menteri ada dalam lembaga pengampunan? Bagaimana kita nak melihat kepada konsep keadilan dan juga pemisahan kuasa itu Datuk Seri? Bagaimana kita fahami itu? Right. Itu satu lagi kekeliruan yang berlaku dalam negara kita. Bila kita bercakap tentang kehakiman, eksekutif dan satu lagi peran legislatif. Okey, cuba kita lihat pada eksekutif di sini. Siapakah anggota lembaga pengampunan? Pertamanya ialah Agong dalam wilayah kes Agong. Dan Agong dalam lembaga pengarah berfungsi sebagai eksekutif. Peguam negara pun ada di situ. Peguam negara sebahagian daripada kerajaan. Ada di situ. Penjara ada di situ. Ada 3 orang wakil yang lain. Itu saya tak tahu siapa yang 3. Mungkin daripada bekas hakim ke seorang daripada NGO dan sebagainya. Jadi apa yang saya cuba sampaikan di sini, dia bukanlah kerangka di mana black and white kerajaan tak masuk campur. Tak. Sebab Agong pun dari satu aspek dan tugas-tugasnya juga sebahagian daripada kerajaan. Peguam negara pun sebahagian daripada kerajaan. Jadi jangan kita fikir bahawa semata-mata kerana wujudnya peguam negara di situ, maka dia akan jadi bias dan campur tangan kerajaan. Kita tidak boleh lari daripada fungsi-fungsi eksekutif dalam lembaga pengarah, dalam lembaga pengampunan juga. Jadi masing-masing ada peranan masing-masing. Mungkin imbangannya ialah pada 3 orang ahli yang bebas. Mungkin bekas hakim dan sebagainya lah. Datuk Seri, satu perkara ialah ini kes yang berfail tinggi yang membabitkan bekas Perdana Menteri. Ini pun pertama kali dalam sejarah seorang bekas Perdana Menteri dijatuhkan hukuman dan dihantar ke penjara. Tapi dalam masa yang sama, kes yang melibatkan ahli politik tidak asing dalam negara kita dan juga tidak asing dalam hal-hal jatuhkan hukuman jenayah dan juga dipertimbangkan di lembaga pengampunan. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah melalui proses yang sama. Begitu juga dengan beberapa ataupun ada kes Menteri Kabinet sebelum ini. Kalau tidak silap saya 1980-an. Justru apa yang kita dapat pelajari dan juga apa yang kita dapat lihat kalau kita imbau semula apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kes yang melibatkan figure-figure politik yang lain sebelum ini yang juga dijatuhkan hukuman dan juga diampunkan melalui pengampunan diraja di lembaga pengampunan ini, Datuk Seri. Okay. Cuma kalau kita bandingkan dengan pengampunan yang pernah diberikan sebelum ini, sebagai contoh kita lihat kepada pengampunan yang diberikan kepada Mokhtar Hashim dulu ketika dan kita lihat kepada Harun Idris dan juga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Mereka itu telah menjalani sedikit period of hukuman.
Jadi mungkin timbul persoalan dalam kes Datuk Seri Najib, adakah itu pun perlu diikuti sebab ada pernah berlaku sebelum itu. Tetapi dari segi undang-undang itu tidaklah menjadi satu presiden. Tapi masalahnya Saudara Zul, selalunya bila saya sendiri pun, bila saya buat kes-kes yang berprofil tinggi, saya mendapati tekanan yang lebih besar. Sebenarnya dari satu aspek orang rasa bahawa VVIP ni bila pergi ke mahkamah mereka mendapati layanan yang lebih baik. Pengalaman saya sebaliknya. Bila VVIP kena turun di mahkamah, layanan dia jadi lagi susah. Sebab masing-masing tertekan. Peguam pun tertekan, hakim pun tertekan dan masing-masing kita kena ingati diri kita bahawa akhirnya kita lupakan apa yang berlaku di luar, gembar-gembur di luar, all this high profile punya media spinning dan sebagainya, kita fokus kepada undang-undang dan keadilan. Itu satu lagi yang rakyat pun tak faham. Mereka merasakan selalunya VVIP dapat treatment yang lebih baik. Tidak. Kerana treatment yang lagi buruk, lagi teruk. Jadi saya suka melakukan kes-kes saya sendiri jenayah se-low profile mungkin daripada media. Supaya tak ada perhatian, supaya kita fokus hanya kepada proses perjalanan kriminal itu sendiri. Jadi begitu juga dengan proses sekarang yang berlaku, gembar-gembur berkaitan dengan pengampunan yang akan diminta oleh Datuk Seri Najib. Ya, sebab kalau perkara biasa, setiap hari berlaku, tak ada masalah pun. Ini berlaku kerana ia berprofil tinggi. Jadi kita kena ingat bahawa proses ataupun kerja yang dilakukan oleh lembaga pengampunan merupakan salah satu proses yang berlaku dalam sistem keadilan jenayah. Dia ada selain daripada hukuman yang dijalankan, ada juga faktor-faktor belas kasihan dan sebagainya. Jadi itulah sebahagian daripada sistem yang kita wujud yang ada dalam negara ini. Dan saya rasa itu sistem yang baik. Tapi Datuk Seri juga mengakui bahawa public opinion ataupun persepsi awam pelbagai-bagai dan sudah pasti apabila melibatkan kes yang berprofil tinggi seperti ini akan cenderung ianya tidak dilihat daripada sudut fakta dan juga lunas undang-undang itu. Bagaimana sebenarnya kalau kita sebagai rakyat biasa apabila membaca berita seperti ini, bagaimana untuk mendapatkan pemahaman asas dan juga mendapatkan sesuatu yang lebih realistik dan juga rasional berbanding dengan mungkin polemik-polemik politik yang dikaitkan sekali dengan proses perundangan itu? Okay. Kerisauan yang Saudara Zul cakap sekarang ni, saya percayalah akan menjadi salah satu daripada perkara yang akan dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan juga. Kalau saya sebagai ahli, saya akan mengambil kira perkara ini juga. Sebab apa? Sebab akhirnya sama ada suatu sistem itu adil atau tidak, bukan saja tertakluk kepada fakta keadilan, tetapi juga kepada persepsi keadilan. Jadi kalau lembaga pengampunan itu membuat satu keputusan yang dilihat sebagai tidak adil oleh rakyat jelata, dan saya maksudkan rakyat jelata yang berfikir, bukan rakyat jelata yang beremosi. Rakyat jelata yang berfikir dan rakyat jelata yang bertanggungjawab merasakan bahawa keputusan yang dibuat oleh lembaga pengampunan itu adalah satu keputusan yang tidak malasabah. Maka dia akan mengurangkan keyakinan kepada sistem keadilan jenayah di negara ini. Jadi perkara seperti ini juga akan menjadi satu pertimbangan dalam membuat satu keputusan sama ada orang itu harus diampuni atau tidak dan apakah syarat pengampunan tersebut. Sebab pengampunan tidak semestinya ampun terus, dia mungkin ada syarat. Mari kita fahami pengampunan bersyarat itu, Datuk Seri. Kerana kalau saya mungkin mengatakan bahawa kalau dalam satu kes mahkamah, pengampunan diraja ini adalah pengampunan ataupun jalan terakhir untuk seorang itu dibebaskan ataupun lepas daripada pertuduhan mereka. Dan itu akan dijadikan, kalau orang politik akan kata, lepas segala-galanya dan untuk bersih segala-galanya. Tapi pengampunan bersyarat dan juga apa klausa yang ada apabila pengampunan itu diberi dan juga apa kategori-kategori ataupun jenis-jenis ni itu kalau kita dapat fahami. Salah satu contoh yang saya boleh berikan ialah apabila seseorang itu dihadapi dengan hukuman gantung. Mungkin orang itu telah minta supaya dia dibebaskan terus. Tetapi lembaga pengampunan mengatakan letakkan syarat, awak tidak boleh lepaskan terus tetapi awak akan seumur hidup. Penjara seumur hidup. Seumur hidup. Dan syaratnya ialah awak boleh lagi 4 tahun ke 8 tahun ke buat lagi permohonan untuk mendapatkan pengampunan yang baru. Jadi itu syarat-syarat yang boleh dikenakan. Maknanya we will not give you completely what you want, tapi kita akan turunkan hukuman tersebut dan beri masa untuk kamu balik. Tetapi dalam kes-kes pemenjaraan, belum pernah dibuat syarat-syarat berikut. Tetapi saya mengatakan bahawa ia boleh sebab tidak ada pun, there's no black and white. Itu faktornya, tidak ada black and white. Jadi biasanya apa yang berlaku pada lembaga pengampunan, sama ada pengampunan itu diberikan ataupun tidak, awak punya peluang dalam 4 tahun lagi, apply masa itu.
Jadi perkara seperti itu yang akan berlaku. Datuk Seri, satu lagi kita perlu fahami ialah kita mahu sistem keadilan, sistem kehakiman dan segala kedaulatan undang-undang itu ditegakkan dengan seadil-adilnya dan juga dihormati, dan itu yang perlu dilihat kepada tidak ada paksaan ataupun tidak ada sebarang gangguan. Ini seperti yang dikeluarkan oleh Yayasan Rasuah Busters baru-baru ini dalam beberapa kes yang berkaitan ataupun yang lainnya. Bagaimana kita perlu memahami bahawa apa pun sekali kita punya pandangan dan juga persepsi terhadap satu perkara, hal yang berkaitan dengan pengasingan dan juga kebebasan sistem kehakiman itu perlu dipertahankan tidak kira apa sekalipun. Datuk Seri. Saya sangat setuju Saudara Zul. Saya rasa dalam macam mana kita beremosi kita rasa marah dan sebagainya, kita kena fikir, kita kena ingat bahawa sistem keadilan di negara ini, kehakiman dan sebagainya, institusi-institusi kita ini kita harus hormati dan menjaga dan membela. Sebab akhirnya janganlah kita kerana sebagai contoh, janganlah kerana dulu Anwar Ibrahim kena kes-kes mahkamah dan sekarang Najib kena kes mahkamah. Janganlah kerana satu dua orang politik kita korbankan institusi-institusi yang perlu untuk melindungi rakyat jelata. Jadi saya setuju apa yang Saudara Zul mengatakan bahawa kita perlu menjaga supaya jangan kita terlalu beremosi dan seterusnya. Satu lagi saya terpaksa sebut dalam kes pengampunan ini Saudara Zul. Ramai yang berfikir bahawa Datuk Seri Najib sekarang baru nak masukkan pengampunan. Tidak. Kita lupa bahawa Datuk Seri Najib sudah pun masukkan permohonan untuk pengampunan selepas beliau didapati hukuman dulu. Itu sebabnya beliau masih jadi wakil rakyat ketika itu, ingat tak? Jadi selepas Ogos 2021, 2022. Maksud selepas hukuman beliau. Jadi terus beliau masukkan beliau punya pengampunan. Jadi permohonan pengampunan Datuk Seri Najib sudah pun berada di hadapan lembaga pengampunan. Cuma keputusan belum dibuat lagi. Jadi apa yang berlaku sekarang saya difahami ialah mereka memasukkan satu lagi untuk menambah fakta-fakta dan hujah untuk menyokong pengampunannya. Itu fahaman saya. Sebab sekarang baru dikeluarkan keputusan berkaitan dengan semakan baru-baru ini dan wujudnya satu dissenting judgment. Jadi saya percaya mungkin mereka nak gunakan dissenting judgment itu menyokong permohonan pengampunan yang telah dilakukan. Dan itu juga satu perkara yang amat biasa. Sama ada pengampunan itu diberikan atau tidak, itu terpulang kepada nasihat yang diberi oleh lembaga pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong dan terpulang kepada wewenang ataupun budi bicara Yang di-Pertuan Agong sama untuk menerima nasihat yang diberikan ataupun tidak. Atau beliau ada pandangan beliau sendiri. Datuk Seri, kita dalam satu fasa ataupun era di mana pemimpin politik lebih banyak dihadapkan ke mahkamah pada hari ini, tidak kira mengenal warna parti sekalipun. Sudah pasti itu akan membibitkan rasa yang bercampur baur di kalangan penyokong dan juga rakyat secara keseluruhannya. Tapi seperti mana saya katakan tadi bahawa sistem kehakiman dan juga perundangan perlu ditegakkan dan juga betapa pentingnya rakyat memahami semua proses ini dan tidak dibuai dengan sentimen kepartian semata-mata ataupun sentimen emosi semata-mata. Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat marhaen seperti kami ini supaya tidak dipesongkan oleh naratif-naratif politik tapi berpasakkan dan juga berpaksikan kepada fakta undang-undang itu, Datuk Seri. Apa do and don'ts yang perlu dilakukan sebenarnya untuk kita menilai? Okey, yang pertamanya mungkin lihat event, lihat shows macam ni, talk shows like this on Awani. Yang keduanya saya cadangkan ialah kita dapati maklumat daripada pihak-pihak yang tertentu. Contoh kalau isu undang-undang dapatkan daripada pihak undang-undang dan kita akan dapati bahawa ada pandangan-pandangan yang berbeza juga. Yang ketiganya paling mustahil kita kena faham bahawa bila sesuatu kes itu melibatkan orang-orang politik, dia akan wujud banyak spinning, putar alam syah banyak. Jadi kita kena matang, kita kena bijak, kita kena waras. Kita jangan terbawa-bawa dengan hujah-hujah spinning oleh perkataan macai oleh apa perkataan yang sopan untuk terma yang ada sekarang ni. Okey, termasuk sekarang ni macam-macam kan. Jadi jangan terbawa-bawa. Sebab kita rakyat kena ingat sentiasa bahawa akhirnya orang politik datang dan pergi. Rakyat yang ada selama-lamanya. Jadi kitalah kena menjaga institusi-institusi kita tanpa dipengaruhi oleh spinning, oleh putar belit dan sebagainya. Dan keyakinan rakyat terhadap negara hukum, keadilan undang-undang, kedaulatan undang-undang itu bagaimana dapat dibugarkan? Kerana seringkali ada keresahan dan juga mungkin juga ketidakyakinan contohnya yang mungkin bibit itu kecil tapi
mungkin akan digebang-gemburkan. Bagaimana kita perlu meyakinkan rakyat bahawa negara ini negara hukum, keadilan dan juga sistem kehakiman itu dilandaskan di landasan yang betul dan juga dilindungi dengan sebaik mungkin dengan sistem yang sedia ada. Datuk Seri. Okay, kalau kita lihat kepada perkembangan yang berlaku terutamanya sejak tahun 2018, kita mungkin kita merasakan, ada pihak yang merasakan bahawa negara kita ni kurang stabil, tidak menyenangkan hati dan sebagainya. Tapi saya lihat sebaliknya. Saya lihat apa yang berlaku sejak 2018, walaupun saya tidak mahu sesiapa pun dituduh di mahkamah. Sebab saya Puan Bila, saya tidak mahu. Saya tidak mahu kehidupan sesiapa disusahkan. Tetapi kalau kita lihat pada perkembangan yang berlaku daripada tahun 2018 hingga sekarang, ia merupakan satu rahmah daripada Allah. Ia merupakan satu cara bagaimana kita solidify our society. Bagaimana kita beransur matang. Di mana kita lihat bahawa wujudnya apa yang Saudara Zul sebut sebagai negara hukum, sebagai perjalanan kedaulatan undang-undang. Sebelum ini kita tidak lihat, seperti mana Saudara Zul juga sebut, tidak lihat banyaknya orang-orang politik yang dituduh. Jadi pertama kali kita ada timbul kesedaran bahawa di negara ini, walaupun awak berjawab Perdana Menteri sekalipun, boleh diheret ke mahkamah. Jadi ini merupakan satu perkara, satu development yang bagus dari segi kedaulatan undang-undang. Bermakna kita kita diingati bahawa undang-undang adalah atas daripada segala-galanya. Jadi dalam kesusahan seperti mana bayi yang nak lahir itu, ibu terpaksa susah. Tapi itu perlu untuk kelahiran bayi. Jadi seperti mana perlunya untuk kedaulatan undang-undang itu jadi matang, kita perlu apa yang berlaku selama ini. Dan pastinya itu untuk menuju kepada negara yang lebih baik dan juga kematangan undang-undang dan juga pemahaman literasi kehakiman dan juga undang-undang yang lebih baik di kalangan rakyat. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami meminjamkan ilmu dan juga pengetahuan kepada kami. Harapnya malam ini ataupun hari ini melalui perancangan ini kita dah faham sedikit sebanyak mengenai proses pengampunan diraja dari fakta dan juga lunas undang-undang yang benar dan bukan lihat kepada sentimen politik semata-mata. Itu kita pelajari bersama. Terima kasih Datuk Seri sekali lagi kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani. Terima kasih kepada anda yang menonton. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.